Baik, bagi mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan Pensyarah Kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Fazli. Prof, penyusutan pada suku ketiga mungkin kita sudah jangka, tetapi melihat kepada penutupan ekonomi sehinggalah pertengahan September, namun susut sehingga 45% adalah jauh lebih rendah dari konsensus unjuran penganalisis ekonomi. Mungkin pada waktu ini, mungkin Prof boleh kongsikan pandangan, adakah situasi ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang dikatakan sebelum ini akan mengambil masa yang lebih panjang daripada jangkaan kita? Ya, saya pun sebenarnya menjangkakan bahawa pengucupan tu lebih rendah daripada negatif 45% ini. Dan apabila kita melihat dari segi kuantum GDP ataupun KDNK suku ketiga ini jumlahnya sedikit rendah daripada suku kedua pada tahun ini. Ini bermakna kita tidak mendapat pengembangan ataupun peningkatan positif sejak 3 bulan dalam suku tahun ketiga itu. Dan disebabkan itu saya melihat ini merupakan satu petanda bahawa pemulihan akan mengambil masa lebih panjang daripada jangkaan kita, dan kita juga sebenarnya mengharapkan bahawa peningkatan pada suku tahun keempat itu akan mampu menunjukkan peningkatan yang ketara, kerana kalau kita bandingkan KDNK suku tahun ketiga sejak 2019, 2020 dan 2021, KDNK pada suku tahun ketiga ini merupakan yang paling rendah sekali, dan itu yang membuatkan saya merasakan bahawa kita harus memastikan bahawa pemulihan itu harus dipacu dengan lebih bersasar lagi. Prof, kalau boleh saya petik daripada apa yang pernah dimaklumkan oleh Bank Negara, yang mana sasaran yang ditetapkan oleh Bank Negara kekal dengan sasaran sebelum ini, iaitu sekitar 3 hingga 4% pertumbuhan ekonomi untuk tahun penuh 2021, dan juga sudah pasti angka ini akan bergantung penuh kepada prestasi suku yang keempat. Berapakah pertumbuhan suku keempat yang kita perlukan untuk mencapai unjuran tahun penuh sehingga 4% itu, dan adakah sebarang kejutan lain yang boleh kita jangkakan yang boleh mengganggu pada unjuran ataupun sasaran yang ditetapkan oleh Bank Negara ini? Bila saya melihat data pada suku tahun ketiga ini, sebenarnya bila kita rujuk kepada kenyataan Bank Negara Malaysia tu, saya lihat kemungkinan sasaran 3% lebih sesuai berbanding 4%. Kalau 4%, kita memerlukan peningkatan KDNK pada suku tahun keempat sekitar 6.7%, yang saya fikirkan agak tinggi, dan jumlah KDNK pada suku tahun keempat itu pun akan menjadi jumlah yang paling tertinggi. Tetapi kalau kita letak sasaran 3%, jumlah KDNK yang kita akan letak sasarannya adalah lebih kurang sama dengan KDNK pada suku tahun keempat pada 2019. Namun, kalau kita lihat purata ataupun jumlah KDNK pada suku tahun keempat pada 2020, kemungkinan berlaku sedikit pengecupan ataupun mungkin pertumbuhan 0 ke 0.5% pada suku tahun keempat, dan ini menyebabkan kemungkinan jumlah KDNK secara tahunan untuk 2021 ini kemungkinan 1.5 hingga 2. Dan disebabkan itu, secara ringkas saya boleh rumuskan bahawa ianya lebih realistik untuk kita mencapai sasaran mungkin sekitar 3%, tetapi memang kita kena pacu betul-betul pertumbuhan pada suku tahun keempat ini sekurang-kurangnya positif 3.4% macam itu. Prof, ini membawa kepada persoalan yang seterusnya, bila mana kita bercakap ke arah fasa pemulihan ekonomi dan juga kita melihat kepada beberapa faktor yang mencerminkan kita bergerak kepada pemulihan yang dimaksudkan, antaranya kerajaan sebelum ini berjanji untuk tidak lagi melakukan penutupan ekonomi, dan baru-baru ini juga cadangan daripada Majlis Pemulihan Negara yang mana pintu sepadan kembali dibuka kepada pelancong antarabangsa. Daripada pandangan Prof sendiri, adakah faktor ini akan membolehkan ataupun boleh membawa kepada pemulihan yang lebih tinggi pada tahun hadapan? Ya, sebarang cadangan untuk tidak lagi menutup sektor ekonomi dan membuka pintu sepadan
kembali kepada pelacuran antarabangsa akan membawa kepada pemulihan yang lebih tinggi, dan kita lihat baru-baru ini lawatan Perdana Menteri ke Indonesia juga turut memeterai perjanjian bahawa akan kita akan benarkan orang kata travel bubble antara Indonesia dan Malaysia untuk bandar-bandar tertentu. Dan ini penting sebab kalau kita lihat kebanyakan pendapatan daripada sektor hospitality dan pelancongan sebenarnya datang daripada pelancong luar. Dan dulu pun kita ada banyak pendapatan datang daripada kata medical tourism ataupun pelancong yang datang ke negara kita untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Dan saya lihat trend ataupun pola daripada pendapatan melalui pelancongan dan juga perubatan kesihatan ini juga akan mampu menyumbang kepada ekonomi negara kita apabila kita kembali membuka sempadan kepada pelancong antarabangsa. Namun kita harus pastikan bahawanya ia datang daripada negara-negara yang telah mempunyai vaksinasi yang lengkap, yang telah mempunyai kadar jangkitan yang rendah, dan ianya harus dibuka secara berperingkat dan bukan buka sekaligus kepada semua negara.